Dan salam sejahtera, saya Fadilah binti Sepawi, nombor matrik 260929. Baiklah, seperti yang semua sudah maklum, COVID-19 adalah satu virus yang berbahaya yang sedang melanda seluruh dunia. Sejak terjadinya COVID-19 ni, banyak benda yang terjejas di negara, bukan saja negara kita, negara lain juga. Salah satunya adalah pelancongan, dari segi pelancongan lah. Jadi COVID-19 ni merencatkan pertumbuhan ekonomi kerana dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan mengakibatkan banyak perniagaan terjejas dan gulung tikar. COVID-19 ini juga mewujudkan krisis kesihatan paling mencabar. Contohnya, pihak hospital yang kekurangan peralatan atau kemudahan untuk menangani COVID-19, pekerja dan majikan mengalami kesan kesihatan mental akibat hilang pekerjaan dan punca pendapatan. Malaysia mendapat pengiktirafan dunia dari segi pelancongan kesihatan. Pengiktirafan kali keempat berturut-turut itu sekaligus meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai pusat penjagaan kesihatan mengagumkan di dunia dan mencerminkan komitmen negara dalam sektor penjagaan kesihatan, khususnya ketika berdepan dengan pandemik COVID-19. Okey, dari segi konsep, kesepahaman SOP memperkenalkan SOP yang ketat kepada pelancong dan dalam negara ataupun luar negara. Keduanya travel bubbles, iaitu pelancongan wilayah rentas negara bagi negara yang tidak berisiko COVID-19. Okey, di sini maksudnya mana-mana yang mau travel, tapi sekarang ni travel atas urusan pekerjaan saja yang dibenarkan, iaitu di mana mereka mesti menjalani membuat pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu sebelum membuat aktiviti perjalanan diorang. Di mana kalau diorang sihat dan tidak berisiko, diorang ada surat kebenaran untuk buat travel atas urusan pekerjaan, mereka akan dibenarkan. Okey, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Liu Kim Fu. Nombor matriks 265978. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan isu ekonomi semasa dan pasca COVID-19 terhadap industri pelancongan. Antara masalah yang dihadapi ialah dalam sektor pengangkutan awam. Termasuklah syarikat-syarikat penerbangan di negara ini juga mengalami kemerosotan jualan. Banyak syarikat penerbangan membatalkan atau menggantungkan penerbangan masing-masing dan sempadan negara ditutup. Industri penerbangan huru-hara. Semuanya bermula pada awal Mac lalu apabila rata-rata jadual penerbangan di seluruh Malaysia dibatalkan serta-merta menyebabkan industri tersebut lumpuh dalam sekelip mata. Pelancong asing tidak dibenarkan masuk ke Malaysia. Mana mungkin penerbangan negara dapat menjalankan operasi seperti biasa? Kapal terbang tersadai di lapangan terbang disebabkan sekatan perjalanan yang bertujuan menyekat penyebaran pandemik COVID-19. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong pada Mac lalu menjelaskan bahawa sebanyak 63% penerbangan Malaysia Airlines dibatalkan. Manakala sebanyak 70% penerbangan Air Asia dan 510 penerbangan Malindo turut menerima nasib yang sama kesan daripada wabak ini. Sektor pelancongan menjadi lebih kritikal apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP diteruskan kerana pelancong tempatan juga turut tidak dapat melancong dalam negara kerana sekatan merentas negeri. Kapal-kapal siar berlegar di laut tanpa ada tempat berteduh.
Bas-bas ekspres yang membawa pelancong setiap hari berhenti beroperasi. Pengusaha kapal layar, bas ekspres, bas henti-henti dan bas persiaran hilang punca pendapatan. Begitu juga dengan sektor perhotelan. Tidak ada tempahan bilik-bilik hotel daripada pelancong asing yang datang melancong, seterusnya merencatkan pertumbuhan ekonomi bagi sektor perhotelan. Hal ini ialah pengalaman perit yang menoktahkan banyak pengusaha hotel, antaranya Hyatt Hotel Regency Ipoh yang memulakan operasi sejak 2009. Di Melaka contohnya, kesan pandemik COVID-19 amat mencabar kerana ekonomi di Melaka bergantung pada sektor pelancongan. Lebih daripada separuh guna tenaga di negeri Melaka terlibat dalam sektor pelancongan. Hal ini menyaksikan pemberhentian pekerja yang tinggi, pemberian cuti paksaan dan pemberhentian aktiviti khasnya bagi hotel dan kemudahan pelancongan mengakibatkan terputusnya sumber pendapatan. Kajian Jabatan Statistik pada tahun 2020 mendapati bahawa sektor perkhidmatan, makanan dan minuman termasuk sektor pelancongan melaporkan pemberhentian pekerja tertinggi iaitu 35.4%. Ketika sempadan negara ditutup, hanya perniagaan barangan keperluan asas sahaja beroperasi. Perkhidmatan dalam sektor pelancongan dihentikan secara total, mengakibatkan aktiviti pelancongan terus lumpuh. Kesan ini menyebabkan banyak kes pengangguran, banyak pekerja yang diberhentikan ini hilang punca pendapatan. Seterusnya, saya akan berkongsi berkenaan dengan cabaran yang wujud dalam sektor pelancongan ini. Pandemik COVID-19 memberikan cabaran yang sangat besar kepada semua pihak, bukan sahaja di Malaysia, malahan juga di serata dunia. Pandemik ini juga mempunyai kemungkinan untuk terus menular pada tahap yang lebih tinggi sekiranya langkah berjaga-jaga diabaikan. Kita tengok sekarang gelombang ketiga, kes COVID semakin meningkat. Yang terkini, laporan menunjukkan kes positif COVID harian meningkat sehingga 2,500. Ini memberikan kebimbangan kepada sektor kesihatan. Kesan daripada penularan virus ini mengakibatkan gangguan dalam perubahan gaya hidup. Didapati berlaku perubahan dalam corak perbelanjaan apabila banyak orang mula berbelanja dengan mengutamakan barangan yang perlu sahaja dan tingkah laku pengguna yang mengurangkan perbelanjaan untuk rekreasi serta perjalanan kerana didapati masyarakat mula merasa keberatan untuk melancong, mengakibatkan penurunan kadar permintaan terhadap perkhidmatan pelancongan. Apabila perkara ini berlaku, maka mula disedari bahawa pelancongan bukan suatu sektor yang penting kerana sektor ini tidak menjadi keutamaan masyarakat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Ditambah pula bahawa tenaga kerja yang digunakan oleh sektor pelancongan ini berbentuk kurang kemahiran, maknanya mereka memperoleh pendapatan lebih rendah berbanding dengan sektor lain. Maknanya, ada sebahagian besar manusia bergantung hidup pada suatu sektor yang tidak penting. Sektor ini dilihat sudah rapuh dan runtuh apabila berlaku sekatan pergerakan, suatu yang tidak pernah difikirkan sebelum pandemik COVID-19 ini. Masyarakat kini masih dibelenggu oleh perasaan was-was dan risau dengan keadaan situasi semasa COVID-19 yang tidak menentu di seluruh dunia. Vaksin belum ditemui, virus dikatakan masih berada di komuniti, masyarakat masih memilih untuk bersikap lebih berjaga-jaga
mengurangkan aktiviti di kawasan yang sesak dan sempit. Golongan beresiko seperti warga emas dan kanak-kanak mengambil langkah selamat dengan melakukan aktiviti harian hanya di rumah. Dengan ini, sektor pelancongan menghadapi cabaran dan tempoh yang sukar apabila tempat-tempat peranginan kawasan tumpuan pelancong yang dulu dikunjungi setiap masa sesak dengan pengunjung kini lengang dan sunyi sepi. Selagi vaksin 19 belum ditemui, kemungkinan untuk sektor pelancongan kembali pulih menjadi semakin sukar. Sekian daripada saya dan akan diteruskan oleh rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Rojia Lajim, 266977. Langkah atau cadangan yang perlu diselenggarakan adalah dengan melaksanakan pengemaskinian produk pelancongan terkini, iaitu mengemaskini produk terbaru bagi membantu mempromosi produk-produk pelancongan di kalangan pelancong tempatan, pengusaha tempatan yang baru bertapak selaras dengan hasrat menaikkan produk baru sebelum ni yang tidak dikenali, untuk memperkenalkan produk tempatan yang perlu diperkenalkan bagi menarik pelancong-pelancong tempatan di dalam dan di luar negeri. Produk seperti kraf tangan, makanan tradisional dan produk lain yang bersesuaian dengan mana-mana pengusaha dan permis. Mereka akan disenaraikan dalam kalangan ikon pelancong negeri. Dan kedua, pembabitan usaha tempatan juga amat diperlukan bagi meningkatkan pencaturan dan sektor ekonomi, bagi meningkatkan peluang perdagangan kepada pengusaha-pengusaha tempatan yang selama ini tidak dapat mempromosikan produk mereka. Di samping itu juga, dari segi hotel, peranan penting dalam sektor pelancongan, iaitu promosi dari segi tawaran diskaun 50 hingga 80% bagi package tu untuk penginapan bagi menarik pelancong-pelancong yang datanglah, terutama sekali pelancong tempatan dan pelancong luar. Dalam menangani masalah COVID-19 ni, kita kena ikut banyak SOP lah dan norma-norma baru yang perlu diikuti. Dalam masa yang sama juga, cadangan bagi memulihkan industri pelancongan dan kebudayaan negeri banyak yang perlu dibuat atau dibaik pulih disebabkan impak daripada pandemik COVID-19 ya. Antara yang dilaksanakan termasuklah penarikan pelancong-pelancong luar dan tempatan. Terpaksa diberi peluanglah kepada pengusaha-pengusaha tempatan. Mempromosi kempen cuti-cuti Malaysia juga salah satu daripada cadangan yang baik, menggalakkan rakyat tempatan melancong ke dalam negeri sahaja tanpa berjalan ke luar negeri dan mengambil risiko. Oleh itu, keselamatan dalam membuka balik sektor pelancongan domestik melibatkan beberapa perkara yang dilarang dan dibenarkan dengan syarat pematuhan kepada semua prosedur operasi standard, iaitu SOP yang ditetapkan di Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Noliza binti Idris, nombor kad metrik 266201. Kesimpulannya, sektor pelancongan amatlah penting dan menjadi penyumbang dalam ekonomi negara. Banyak pihak tercedera apabila musibah COVID-19 melanda dunia dan negara kita adalah salah satu daripada sektor pelancongan. Sebelum pandemik COVID-19 melanda dunia, industri pelancongan amat rancak berkembang pesat dengan dapat dilihat pelbagai pakej pelancongan menarik ditawarkan oleh syarikat-syarikat pelancongan berdasarkan sedikit usaha
dan rajin membuat survei dan bacaan di internet, percutian bajet ke luar negara boleh direalisasikan. Tetapi apabila COVID-19 semakin serius, Perintah Kawalan Pergerakan terpaksa dilaksanakan, pintu sempadan ditutup. Aktiviti ekonomi dan sosial dilarang kecuali bagi perkhidmatan penting. Ketika ini kita melihat industri pelancongan negara sakit teruk kerana pemilik-pemilik syarikat pelancongan tidak dapat menjalankan perniagaan, tempahan dan pelanggan dibatalkan. Hotel besar maupun kecil sepi tanpa pelancong. Malah ada yang terpaksa angkat bendera putih dan gulung tikar akibat himpitan kos operasi terlalu tinggi. Kerajaan melihat masalah ini dapat dibagi sedikit suntikan dengan memperkenalkan pelbagai insentif melalui pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat dan pelan jana semula ekonomi negara dilihat turut memberi nyawa tambahan untuk industri pelancongan negara, di mana ini untuk kekal berdaya dan terus bertahan. Jangan pula kita leka bahawa COVID-19 masih ada dan kita masih terdedah untuk dijangkiti. Seperti kita sedia maklum, kita kini berada dalam fasa PKP. Hakikatnya, kita masih berjuang melawan COVID-19. Masih belum menang maupun dianggap sembuh dari kecederaan angkara wabak ini. Sama-samalah kita jaga diri, jaga kebersihan. Ikuti saranan kerajaan, jaga SOP dan kita lalui dengan norma baru. Melancong juga. Tapi kita kena ikutlah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.